Statement terbaru daripada Dr. Ashraf yang mengatakan jika ini berjaya, rakyat tidak perlu lagi bergantung kepada pengeluaran wang simpanan KWSP yang tentu sekali boleh menjejaskan masa depan mereka di kemudian hari. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Okey, episod kali ini seperti biasa nak update dari semasa ke semasa tentang iCitra 10,000 itu. Okey, so tapi sebelum tu guys, bagi korang yang belum subscribe channel Saja Sembang, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ini guys. So dalam episod ni aku akan bacakan petikan Dr. Ashraf dan juga aku akan beri sedikit penjelasan. Okey, yang mana rujukan-rujukan apa yang dia maklumkan berdasarkan peratusan dan seperti mana yang aku ada maklumkan dalam episod sebelum ini, mengapa dan kenapa berat sangat KWSP ini nak keluarkan. Jadi jadual tu aku akan tunjukkan yang mana begitu penting untuk korang nampak keadaan semasa sekarang. Lebih-lebih lagi baki pencarum-pencarum yang ada. Jom kita dengarkan dan tonton. iCitra KWSP mengimbangi tuntutan Lani dan Hari Tua. Rasional. Mengapa rakyat tuntut iCitra 10,000 one-off? Benar pemuda UMNO akui KWSP adalah simpanan hari tua yang penting untuk survival rakyat kemudian hari. Malah dalam perbincangan dengan CEO KWSP tempoh hari, iaitu pada 21 September, pun mereka menunjukkan data-data serupa seperti 46 pencarum berumur 55 tahun dan hanya ada simpanan kurang daripada 10,000 dan rata-rata rakyat hanya boleh bertahan selama 3 tahun selepas bersara secara purata dengan jumlah simpanan KWSP yang mereka ada. Tapi sebelum tu, jom kita tengok jadual ini pula. Jom, kalau kita tengok statistik ahli berumur di bawah 55 tahun setakat 31 Ogos 2021. Okey, ini merupakan data yang terbaru guys. Okey, kalau kita tengok situ julat simpanan, dia ada dua kategori situ. Okey, yang mana kurang daripada 10,000, okey, dan juga ada yang kedua melebihi 10,000. Kalau kita tengok kurang daripada 10,000 tu, okey, peratusan dia 46%. Manakala melebihi 10,000, okey, 54%. Okey, so kita boleh nampak kat sini, kurang daripada 10,000 46% dan lebih daripada 10,000 adalah 54%. So ini dia. Cuma kita nak spesifikkan di bahagian 46% ni, okey, yang mana mereka ni kurang daripada RM10,000. Bahagian A tu RM1,000 ke bawah. Okey, hanya 19% sahaja. Okey, yang mana ada 2.37 juta. Okey, bagi orang yang ada baki RM1,000 ke bawah. Dan bagi kategori B pula, RM1,000 ke atas sehingga RM5,000. Okey, hanya 18% sahaja. Bermaksud 2.32 juta sahaja. Okey, dan kalau kita tengok situ bahagian C, ini yang ada baki akaun KWSP RM5,000 sehingga RM10,000. Hanya 9% sahaja, yang bermaksud 1.11 juta sahaja. Dan kita tengok bagi kategori yang seterusnya, iaitu melebihi RM10,000, yang mana ada sebanyak 54%. Bermaksud 6.83 juta sahaja. So kalau kita tengok sini, ini merupakan jadual yang senang korang faham lah. Hujah balas saya dalam pertemuan tersebut bagi mempertahankan rasional kenapa rakyat menuntut iCitra minima RM10,000 secara one-off adalah seperti berikut. Yang pertama, suasana kecemasan musim pandemik memerlukan pelbagai pendekatan mendesak, terutamanya bagi menjamin safety net atau jaringan keselamatan sosial rakyat. Okey, yang maksudnya jutaan rakyat yang hilang punca pendapatan akibat pandemik sama ada diberhentikan kerja, dicutikan tanpa gaji, perniagaan lingkup dan pendapatan gaji hari yang terrencat, memberi kesan kepada keupayaan rakyat untuk belanja sekaligus mengakibatkan aliran tunai dalam ekonomi terjejas teruk. Okey, dan juga dia ada maklumkan rakyat terdesak untuk bayar komitmen bulanan, sewa rumah, ansuran kereta, bil-bil utility, kad kredit dan lain-lain. Pada masa yang sama tertekan untuk penuhi tuntutan perut, keperluan dapur keluarga, keperluan persekolahan anak-anak dan lain-lain. Okey, dan yang kedua pula dia ada maklumkan bantuan kerajaan seperti BPR, BPN dan BKC yang sebelum ini amat terhad dan hanya memfokuskan kepada B40 sahaja, menyebabkan ramai di kalangan rakyat yang masih tercicir, sedangkan mereka juga telah jatuh ke dalam kategori susah dan terdesak, terutamanya di kalangan M40 sebelum ini. Justeru, demi kelangsungan hidup sekarang, membenarkan pengeluaran caruman daripada KWSP pasti
pasti akan melegakan ramai yang memang hakikatnya sudah sampai ke peringkat nyawa-nyawa ikan. Okey, dan ketiga dia terangkan pengeluaran dengan jumlah yang terhad daripada simpanan hari tua KWSP seperti iSinar, iLestari dan iCitra hanya untuk solusi jangka pendek sahaja bagi rakyat tidak terputus tunai di tangan dan melangsaikan komitmen yang tertunggak ketika pandemik. Tiada jaminan untuk kelangsungan hidup dan merasa simpanan mereka sehingga hari tua jika keadaan mendesak dan cemas hari ini pun tidak dapat ditangani. Okey, dan yang keempat, iSinar, iLestari hatta iCitra mampu membantu negara melancarkan aliran tunai dalam ekonomi. Contohnya waktu kerajaan benarkan pengeluaran iSinar 10,000 pada Januari dan Februari tahun ini. KDNK kini tiba-tiba melonjak kepada 6% pada bulan Mac. Sedangkan sebelum itu KDNK kita negatif. Di sini dah maklumkan sebab apa. Ini kerana apabila rakyat ada wang lebihan, maka perbelanjaan dan perniagaan akan naik. Pada Mac 2021, peningkatan wang benar direkodkan sebanyak positif 17.1% berbanding pada Disember 2020. M1 kini negatif 1%. Kalau ada peningkatan, maknanya duit rakyat makin banyak. Kalau negatif, maknanya kita rakyat secara keseluruhannya makin miskin. Okey, dan yang kelima, dalam pertemuan tersebut juga ada beberapa cadangan yang Pemuda UMNO turut kemukakan untuk tangani isu bagi menampung kembali kelompongan simpanan KWSP akibat pengeluaran musim kecemasan. Antaranya meningkatkan kadar caruman wajib majikan untuk tempoh tertentu dan memperluaskan caruman mandatory coverage termasuk kepada sektor informal seperti gig ekonomi. Dan yang keenam, di samping itu juga Pemuda UMNO turut mencadangkan kepada kerajaan untuk berusaha mendatangkan solusi jangka sederhana dan panjang termasuk menyediakan bantuan tunai cash transfer yang secukupnya kepada rakyat dalam bajet 2022 nanti. Selain mencipta peluang-peluang pekerjaan baru untuk anak-anak muda termasuk skim jaminan pekerjaan dan mengupayakan kembali projek-projek infrastruktur berskala besar yang punya kesan gandaan ekonomi bagi segera merangsang pertumbuhan dan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat. Dan yang terakhir guys, jika ini berjaya, rakyat tidak perlu lagi bergantung kepada pengeluaran wang simpanan KWSP yang tentu sekali boleh menjejaskan masa depan mereka di kemudian hari. So melalui statement ni pun kita dah nampak kan dari segi flow dia macam mana. Mungkin ada cadangan-cadangan yang dia tambah baikkan di situ. Dia mengharapkan benda itu berlaku. Dia dah tuntut sebagai wakil rakyat yang mana untuk pengeluaran 10K itu nampak gayanya macam 50-50 lagi. Okey, belum sampai lagi ke muncak penerangan lebih jelas mengatakan adalah potensinya kat sini. Tetapi kalau kita tengok statement kedua terakhir yang mengatakan mengharapkan ada bantuan tunai yang secukupnya untuk rakyat melalui bajet 2022 ni. So seperti mana yang aku tunjukkan jadual sebelum ini merupakan jadual yang terbaru melalui website KWSP sendiri yang mana aku ada sediakan linknya di ruang description ni di bawah. Sebenarnya kau boleh baca daripada atas dan bawah. So melalui data-data ni bukan aku nak cerita pasal detail sangat pasal ni. Aku tahu korang pun tak dengar. Cuma dia situasi sekarang ni so korang boleh faham kenapa KWSP berat sangat nak membuat keputusan secara terus. Okay? Dan memberikan alasan-alasan begitu, begini dan sebagainya. So insyaAllah kan dari semasa ke semasa aku akan update segala berita-berita terkini tentang KWSP 10,000 ini. Adakah berjaya ataupun tidak. So stay tune. Dan terima kasih guys bagi korang yang menonton ni. Begitulah perkongsian aku dalam episod kali ni. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Jika korang ada sebarang cadangan dan jika korang ingin komen-komen saja di ruang komen di bawah guys. Aku Faizwan. Assalamualaikum.